Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan berkongsi pula tentang teknik atau tata cara menulis penutup kerangan untuk menjawab soalan penulisan kerangan Bahasa Melayu Kertas 1 910/1 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Tata cara menulis penutup kerangan berdasarkan tugasan dalam soalan amatlah penting dipahami oleh calon bagi menghasilkan pendahuluan kerangan yang relevan. Berdasarkan kepada penelitian saya, terdapat 6 tugasan kerangan yang selalu disoal dalam peperiksaan. Ini merupakan tugasan kerangan yang kerap disoal dalam peperiksaan. Tugasan kerangan yang pertama ialah faktor, punca, sebab. Tugasan kerangan yang kedua ialah cara, langkah, usaha atau cadangan. Tugasan kerangan yang ketiga ialah kesan negatif, keburukan atau masalah. Tugasan kerangan yang keempat ialah kebaikan, kesan positif, manfaat, kelebihan atau faedah. Dan tugasan kerangan yang kelima ialah kepentingan. Tugasan kerangan yang keenam ialah soalan yang memerlukan calon memberikan pandangan sejauh manakah anda bersetuju, sama ada bersetuju dengan faktor yang dinyatakan, kesan yang dinyatakan atau langkah yang dinyatakan dalam penyataan soalan. Ini merupakan contoh penutup kerangan yang tidak relevan untuk rujukan pelajar dan guru. Contoh penutup kerangan tidak relevan pertama. Soalan kerangan, kes buli dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli di sekolah. Kesimpulannya, terdapat 5 perkara yang telah dihuraikan di atas tentang faktor-faktor yang menyebabkan buli, iaitu mangsa buli tidak melaporkan kes buli, pembuli terpengaruh dengan rakan sebaya, pembuli takut dipulaukan, ibu bapa yang sibuk bekerja dan mangsa buli enggan bercerita tentang buli kepada ibu bapa. Kita mesti menangani kes buli. Memberikan hukuman yang keras amat penting. Selain daripada itu, murid yang membuli ini perlu diberikan bimbingan dan kaunseling. Mengapakah penutup kerangan ini dikatakan tidak relevan? Pertama, penutup kerangan sebegini boleh dikatakan tidak relevan kerana calon atau pelajar menyenaraikan semula semua isi yang telah ditulis. Jika boleh, untuk peringkat pendahuluan, kita jangan menyenaraikan semula isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan isi kelima yang telah kita huraikan di perenggan isi. Yang kedua, ada beberapa kesilapan tata bahasa dalam kerangan ini. Contohnya, ayat yang tiada subjek, iaitu memberikan hukuman yang keras amat penting. Kemudian penggunaan penanda wacana selain daripada itu, yang sepatutnya ialah selain itu. Dalam penulisan kerangan di peringkat tingkatan 6, kesilapan penggunaan penanda wacana sebegini dianggap kesalahan
sintaksis. Dan kesilapan ini akan ditolak atau mempengaruhi merkah aspek bahasa. Ini ialah contoh 2 kesimpulan kerangan yang kurang relevan. Bagi menjawab tugasan, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli di sekolah. Kesimpulannya berbunyi begini. Kesimpulannya, kes buli ini seterusnya berpunca daripada media massa yang selalu menayangkan cerita-cerita pelajar di barat yang membuli rakan-rakan mereka di sekolah. Cerita-cerita ini telah menjadi ikutan dalam kalangan pelajar di Malaysia. Mereka ingin mencuba aksi dan perbuatan yang ditonton di televisyen secara nyata kepada sasaran yang dipilih. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu salah. Hal yang beginilah yang selalu menyebabkan kes buli berlaku kerana pengaruh daripada media massa. Kesilapan calon dalam membuat kesimpulan ini ialah calon bukan menyimpulkan idea yang telah dihuraikan, tetapi di perenggan kesimpulan ini atau di perenggan penutup kerangan ini, calon memberikan lagi satu isi atau satu faktor baharu, iaitu kes buli berpunca daripada media massa. Dan ayat yang seterusnya, pelajar menghuraikan faktor penyebab buli yang disebabkan oleh media massa ini sehingga ke ayat terakhir. Jika begini, maka perenggan ini bukan perenggan kesimpulan. Sebaliknya, perenggan ini ialah perenggan isi. Cuma, untuk menandakan sebagai kesimpulan, pelajar menggunakan perkataan kesimpulannya. Tetapi, isi kandungan sebenar perenggan ini ialah isi baharu, iaitu kes buli berpunca daripada media massa. Apakah pengajaran yang patut dipelajari oleh pelajar dengan melihat contoh ini ialah jangan sekali-kali pelajar menghuraikan isi lain dalam perenggan kesimpulan. Ini ialah contoh 3 penutup kerangan yang kurang relevan. Contohnya, kesimpulannya, hiduplah dengan aman dan damai di sekolah yang pelbagai kaum dan majmuk. Janganlah kita membuli orang lain yang tidak bersalah kerana mereka juga manusia seperti kita yang disayangi oleh ibu bapa yang melahirkan dan membesarkan mereka ke dunia yang fana ini. Pendahuluan ini dianggap kurang relevan kerana pertama, pelajar cuma menulis satu ayat yang sangat panjang untuk pendahuluan ini. Jika boleh, kita jangan menulis ayat majmuk yang terlalu panjang. Kerana ayat majmuk yang terlalu panjang ini memang akan menyebabkan berlakunya kesalahan sintaksis. Dan untuk perenggan penutup adalah tidak sesuai jika kita hanya menulis satu ayat. Oleh itu, saya akan berkongsi tentang teknik atau tata cara yang boleh membantu pelajar untuk menulis penutup kerangan yang relevan berdasarkan kepada 6 skop atau 6
tugasan kerangan yang selalu disoal dalam peperiksaan. Tata cara menulis penutup kerangan bagi tugasan 1, punca, faktor atau sebab. Soalan kerangan. Remaja pada hari ini lebih suka bekerja daripada melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, walaupun mereka memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab perkara ini berlaku? Bincangkan. Untuk menjana idea menulis penutup kerangan, calon atau pelajar mestilah melihat balik kepada soalan, iaitu tema dan isu soalan. Bagi soalan kerangan ini tadi, temanya ialah remaja lebih suka bekerja daripada melanjutkan pelajaran. Dan isunya ialah remaja mendapat keputusan cemerlang tetapi tidak mahu menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Berdasarkan kepada tema dan isu ini, maka pelajar akan memikirkan 4 benda yang perlu dinyatakan bagi menyimpulkan idea di perenggan penutup. Pertama, apakah pendirian calon tentang tema atau isu yang dikemukakan dalam soalan? Kedua, apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema atau isu tersebut? Ketiga, apakah harapan yang hendak dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan? Dan keempat, apakah kata-kata peringatan kalau isu ini berlanjutan pada masa hadapan? Idea ini bukanlah yang terbaik, tetapi boleh membantu calon atau pelajar menghasilkan penutup kerangan yang relevan. Ini adalah contoh perkara yang harus ditulis dalam penutup kerangan. Pendirian calon tentang isu remaja lebih suka bekerja daripada melanjutkan pelajaran walaupun mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pendirian calon ialah keputusan remaja tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang memerlukan kebijaksanaan semua pihak untuk menanganinya. Cadangan, ibu bapa, guru-guru dan orang yang terdekat dengan mereka harus menyedarkan mereka tentang kepentingan ilmu dalam menguruskan kehidupan pada masa muka. Diharapkan para pelajar atau para remaja sedar akan kepentingan menuntut ilmu untuk menjadi insan yang berjaya dan dikagumi pada masa depan. Peringatan. Usia muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebagai bekalan untuk menyara hidup yang penuh cabaran pada masa hadapan agar kita tidak menjadi manusia yang selalu gagap. Ini merupakan contoh penulisan penutup kerangan yang relevan dalam ayat yang lengkap dan gramatis. Kesimpulannya, keputusan remaja tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang memerlukan kebijaksanaan semua pihak untuk menanganinya. Ibu bapa, guru-guru dan orang yang terdekat dengan mereka haruslah berusaha menasihati mereka tentang peri pentingnya menuntut ilmu pada usia muda. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika usia muda,
seseorang itu masih lagi cerdas dan cergas untuk menerima pelajaran. Dengan ini diharapkan agar para remaja sedar betapa pentingnya pendidikan jika mereka mahu menjadi insan yang lebih berjaya dan dikagumi pada masa hadapan. Usia remaja atau usia muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, memandangkan kehidupan pada masa hadapan semakin mencabar. Ini adalah contoh penutup kerangan yang relevan. Seterusnya ialah tata cara menulis penutup bagi tugasan 2, iaitu cara, langkah atau usaha. Bagi tugasan ini, contoh soalan kerangan yang saya gunakan berbunyi begini. Kes buli dalam kalangan pelajar sering dibiralkan di media massa sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani masalah buli dalam kalangan pelajar. Apabila kita ingin menjana idea untuk menghasilkan penutup kerangan yang relevan, maka kita perlu melihat balik tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan. Bagi soalan ini, temanya ialah kes buli dalam kalangan pelajar. Isu yang dikemukakan ialah kes buli selalu dibiralkan di media sosial. Kes buli di sekolah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jadi, seperti kerangan pertama tadi, calon atau pelajar mesti memikirkan apakah pendirian calon tentang tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan. Kedua, calon perlu memikirkan apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema atau isu tersebut. Yang kedua, apakah harapan yang dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan? Dan yang ketiga, apakah kata-kata peringatan kalau isu ini berlanjutan pada masa hadapan? Ini ialah contoh perkara yang harus ditulis dalam penutup kerangan bagi menjawab tugasan ini. Pendirian calon. Semua pihak harus memberikan komitmen yang jitu dan padu dalam menangani kes buli dalam kalangan pelajar kerana mereka merupakan aset negara pada masa muka. Cadangan, didikan ibu bapa di rumah dan guru-guru di sekolah perlu berfokus kepada keagamaan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan remaja yang bersasiah tinggi. Harapan, remaja pada masa hadapan bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah bersasiah unggul. Peringatan, sekiranya kes buli dalam kalangan pelajar tidak ditangani, tidak mustahil negara ini akan dibebani dengan remaja yang banyak terlibat dalam permasalahan sosial. Ini adalah contoh penutup kerangan yang relevan dalam ayat yang lengkap dan gramatis. Kesimpulannya, semua pihak harus memberikan komitmen yang jitu dan padu dalam menangani masalah buli dalam kalangan pelajar kerana mereka merupakan aset negara pada masa muka. Didikan ibu bapa di rumah dan guru-guru di sekolah perlu berfokus kepada keagamaan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan remaja yang bersasiah unggul. Mudah-mudahan
kita mampu melahirkan remaja yang bukan sahaja berilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, malahan bersasiah unggul. Ingatlah, sekiranya kes buli dalam kalangan pelajar gagal ditangani, tidak mustahil negara kita akan dibebani oleh remaja yang banyak terlibat dalam permasalahan sosial. Tata cara menulis penutup kerangan. Tugasan 3. Kebaikan, manfaat, faedah, kesan positif, kelebihan dan masalah. Untuk menerangkan tata cara menulis penutup kerangan untuk tugasan kebaikan atau faedah atau kesan positif atau kelebihan, saya menggunakan soalan kerangan ini. Sistem pengangkutan awam yang moden amatlah penting kepada masyarakat dan melambangkan kemajuan sesebuah negara. Bincangkan kelebihan-kelebihan pengangkutan awam kepada anggota masyarakat dan negara. Untuk menjana idea, menulis penutup kerangan yang relevan. Saya ingatkan sekali lagi, pelajar perlu lihat balik soalan dan rujuk balik tema soalan dan isu utama yang dikemukakan dalam soalan. Contohnya, bagi soalan ini, temanya ialah pengangkutan awam. Manakala isunya ialah pengangkutan awam penting kepada masyarakat dan pengangkutan awam ialah lambang kemajuan sesebuah negara. Jadi, 4 perkara yang perlu dipikirkan oleh calon atau pelajar semasa menulis pendahuluan penutup kerangan ialah apakah pendirian calon tentang tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan. Kedua, apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan isu tersebut? Ketiga, apakah harapan yang dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan? Dan keempat, apakah kata-kata peringatan kalau isu itu berlanjutan pada masa hadapan? Ini merupakan contoh perkara yang ditulis dalam penutup kerangan bagi tajuk ini. Pendirian. Sistem pengangkutan awam yang moden melambangkan kepesatan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat di sesebuah negara. Cadangan. Kerajaan harus menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk membaiki dan meningkatkan kualiti sistem perkhidmatan awam di Malaysia. Harapan. Diharapkan rakyat menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama, bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi, dan peringatan. Pengangkutan awam mampu menaikkan imej negara dan memesatkan lagi pembangunan ekonomi di negara kita jika dibangunkan secara konsisten dan menyeluruh. Ini merupakan contoh penutup kerangan yang relevan yang ditulis dengan ayat yang lengkap dan gramatis bagi soalan kerangan tersebut. Kesimpulannya, sistem pengangkutan awam yang moden melambangkan kepesatan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat di sesebuah negara. Kerajaan harus menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk membaiki dan meningkatkan kualiti sistem pengangkutan awam di Malaysia. Dengan ini, diharapkan rakyat Malaysia memilih menggunakan pengangkutan awam bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi. Sistem pengangkutan awam mampu menaikkan imej dan memesatkan lagi pembangunan ekonomi di negara kita jika dibangunkan secara menyeluruh
dan konsisten. Seterusnya ialah tata cara menulis penutup kerangan untuk tugasan 4, keburukan, akibat, kesan negatif atau masalah. Untuk menerangkan teknik menulis penutup kerangan bagi tugasan yang memerlukan pelajar menghuraikan keburukan, akibat, kesan negatif atau masalah, saya menggunakan soalan ini. Penggunaan media sosial melalui internet amat popular di Malaysia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter mendapat perhatian masyarakat di negara ini, terutamanya golongan remaja. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan negatif penggunaan media sosial kepada golongan remaja yang masih di bangku sekolah? Apabila menjana idea untuk menulis penutup kerangan bagi tajuk pada pendapat anda, apakah kesan-kesan negatif penggunaan media sosial kepada golongan remaja yang masih di bangku sekolah, calon harus merujuk balik kepada soalan dengan meneliti semula tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan. Kemudian, fikirkan apakah pendirian calon tentang tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan itu dan apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan isu tersebut, dan perkara ketiga, apakah harapan yang dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan, dan perkara terakhir ialah apakah kata-kata peringatan kalau isu itu berlanjutan pada masa hadapan. Ini merupakan contoh perkara yang harus ditulis dalam penutup kerangan bagi tugasan untuk tajuk kerangan yang dibincangkan. Pendirian. Golongan remaja yang masih di bangku sekolah mendapat banyak manfaat jika menggunakan media sosial dengan betul, tetapi pengaruh negatif daripadanya tidak dapat dinafikan. Cadangan, ibu bapa dan guru-guru merupakan golongan yang paling afdal dalam memberi didikan dan nasihat kepada remaja tentang penggunaan media sosial dengan cara yang betul. Harapan, diharapkan remaja yang masih di bangku sekolah tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di media sosial. Peringatan, media sosial muncul seiring dengan perkembangan internet yang membawa banyak manfaat dan penggunaannya amat menyeluruh pada masa ini, terutama dalam bidang pendidikan. Ini merupakan contoh penutup kerangan yang relevan setelah ditulis dan diolah menggunakan ayat yang gramatis. Kesimpulannya, golongan remaja yang masih di bangku sekolah mendapat banyak manfaat jika menggunakan media sosial dengan betul, tetapi pengaruh negatif daripadanya tidak dapat dinafikan. Ibu bapa dan guru-guru merupakan golongan yang paling afdal dalam memberikan didikan dan nasihat kepada remaja tentang penggunaan media sosial dengan cara yang betul. Semoga remaja yang masih di bangku sekolah tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang dipaparkan di media sosial. Media sosial muncul seiring dengan perkembangan internet yang membawa banyak manfaat dan penggunaannya amat menyeluruh pada masa ini, terutama dalam bidang pendidikan. Seterusnya, tata cara menulis penutup kerangan bagi tugasan 5 iaitu kepentingan. Soalan kerangan.
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan kemajuan dan ekonomi negara kita. Huraikan kepentingan-kepentingan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara kita. Apabila menjana idea untuk menulis penutup kerangan bagi tajuk ini, pelajar perlu kenal pasti semula apakah tema, apakah isu yang dikemukakan dalam soalan. Untuk soalan ini, temanya ialah sektor pertanian. Dan isu yang dikemukakan dalam soalan ini ialah sektor pertanian berpotensi besar dalam meningkatkan kemajuan dan ekonomi negara kita. Jadi, 4 perkara yang perlu dipikirkan untuk menulis penutup kerangan bagi soalan ini ialah apakah pendirian calon tentang tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan? Apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema atau isu tersebut? Dan apakah harapan yang dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan? Kemudian, yang terakhir, apakah kata-kata peringatan kalau isu itu berlanjutan pada masa hadapan? Ini merupakan contoh perkara yang harus ditulis dalam penutup kerangan. Pendirian. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara dan perlu dimajukan secara konsisten. Cadangan. Kerajaan harus menyediakan pelbagai insentif untuk menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian, perikanan, peladangan dan penternakan. Harapan, Malaysia akan terus kekal sebagai pengeksport utama hasil pertanian di dunia seperti kelapa sawit, getah dan lada hitam. Peringatan, tanah yang luas wajar diusahakan agar masalah kekurangan bekalan makanan dapat diatasi dan perbelanjaan mengimport makanan dapat dikurangkan. Ini merupakan contoh penutup kerangan yang relevan bagi tajuk ini setelah diolah menggunakan ayat yang gramatis. Kesimpulannya, sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara kita dan perlu dimajukan secara konsisten. Kerajaan harus menyediakan pelbagai insentif untuk menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian, penternakan, perikanan dan peladangan. Dengan ini diharapkan Malaysia akan terus kekal menjadi negara pengeksport utama hasil pertanian seperti kelapa sawit, getah dan lada hitam. Tanah yang luas wajar diusahakan untuk aktiviti pertanian baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran agar masalah kekurangan bekalan makanan dapat diatasi dan perbelanjaan mengimport makanan dapat dikurangkan. Tata cara menulis penutup kerangan untuk tugasan 6. Soalan sejauh manakah anda bersetuju? Soalan sejauh manakah anda bersetuju ini boleh terdiri daripada sejauh manakah anda bersetuju dengan punca yang dinyatakan, sejauh manakah anda bersetuju dengan kesan yang dinyatakan, atau sejauh manakah anda bersetuju dengan langkah yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, apa-apa soalan yang keluar berkaitan dengan soalan sejauh manakah ini, calon boleh berpendirian, menyokong dan menyatakan faktor-faktor lain selain daripada kesan atau selain daripada langkah yang dinyatakan dalam penyataan soalan.
Dalam perbincangan ini, saya berikan satu contoh soalan yang berbunyi. Penyakit berjangkit dikatakan berpunca daripada tabiat manusia yang suka mengabaikan aspek kebersihan dalam kehidupan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini? Untuk menulis penutup kerangan yang relevan bagi soalan seperti ini, pelajar atau calon harus merujuk balik kepada soalan dengan melihat semula apakah tema soalan dan apakah isu yang dikemukakan dalam soalan. Bagi soalan ini, temanya ialah penyakit berjangkit dan isu yang dikemukakan ialah penyakit berjangkit ini berpunca daripada tabiat suka mengabaikan aspek kebersihan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya penyakit berjangkit. Berdasarkan kepada tema dan isu ini, maka calon boleh memikirkan atau menjana idea apakah pendirian calon tentang tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan dan apakah cadangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan isu tersebut. Dan kemudian yang ketiga, apakah harapan yang dijangkakan bagi tema dan isu yang dikemukakan, dan yang terakhir, apakah kata-kata peringatan kalau isu itu berlanjutan pada masa hadapan. Ini merupakan contoh idea yang dijana selepas mengetahui apakah tema dan isu yang dikemukakan dalam soalan. Maka, dari segi pendirian, calon berpendapat bahawa penyakit berjangkit memang berpunca daripada tabiat manusia yang mengabaikan aspek kebersihan dan faktor-faktor lain yang tidak boleh diabaikan. Cadangan, semua pihak harus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin berkaitan dengan cara penyakit berjangkit merebak dan diharapkan dengan ilmu yang diperoleh itu dapat membantu kita mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit berjangkit yang berbahaya. Jika kita sentiasa berdisiplin dan berwaspada, kebarangkalian diri daripada dijangkiti penyakit berjangkit yang berbahaya amatlah tipis. Ini merupakan contoh penutup kerangan yang relevan. Kesimpulannya, penyakit berjangkit bukan sahaja disebabkan oleh tabiat manusia yang mengabaikan aspek kebersihan dalam kehidupan, malah terdapat juga faktor-faktor lain yang tidak kurang pentingnya. Oleh sebab itu, semua pihak harus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin berkaitan dengan cara sesuatu penyakit berjangkit merebak. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat membantu kita mencegah diri daripada dijangkiti penyakit berbahaya seperti COVID-19, sesama burung, AIDS dan lain-lain. Jika kita sentiasa berdisiplin dan berwaspada, kebarangkalian diri daripada dijangkiti penyakit berjangkit yang berbahaya amatlah tipis. Para pelajar dan guru-guru yang saya hormati sekalian, dalam menulis kerangan, sama ada pendahuluan, isi atau penutup, tiada satu formula atau tiada satu cara khusus yang boleh membantu. Tetapi, kita boleh menjana tata cara tertentu bagi dijadikan panduan untuk menghasilkan satu kerangan yang lengkap, matang dan relevan. Perkongsian saya bukan bermakna sayalah yang terbaik dan tahu segala-galanya, tetapi saya berharap agar
sedikit ilmu yang dikongsikan boleh dijadikan panduan, boleh dijadikan rujukan untuk menjadikan penulisan para pelajar lebih menarik. Saya berharap daripada cara yang saya kongsikan ini, pelajar dan guru boleh mengubah suai untuk menghasilkan satu teknik penulisan pendahuluan, satu teknik penulisan isi kerangan, dan satu teknik penulisan penutup kerangan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya kongsikan. Dengan itu, saya ucapkan selamat belajar dan semoga berjaya.